Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk kita terus hidup dan peluang untuk kita terus mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya ingin kongsikan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yang berkaitan dengan larangan mengambil hak orang lain. Larangan mengambil hak milik orang lain tanpa kebenaran. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah Yasin bin Tha'labah bin An Abi Umamah Yasin bin Tha'labah al-Harisi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. Rawahu Muslim. Yang bermaksud, daripada Abu Umamah Ayas bin Tha'labah al-Harisi radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpahnya, mengambil secara paksa atau merampas, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, walaupun hanya setangkai kayu arak, yakni kayu yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Islam sangat melarang kita mengambil hak milik orang lain. Islam melarang seseorang itu daripada mengambil sesuatu yang menjadi kepunyaan orang lain. Kerana Islam sangat menjaga hak pribadi seseorang. Sama ada barang itu barang yang kecil nilainya sehinggalah kepada perkara yang besar nilainya. Seseorang yang mengambil hak milik orang lain, maka diharamkan baginya syurga. Artinya tidak akan memasuki syurga sehinggalah dia menyelesaikan ataupun memohon halal, minta halal daripada apa yang telah dia ambil daripada orang lain. Saudara dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita seharian, dalam kehidupan kita hari-hari, antara perkara yang perlu kita ambil perhatian, sesuatu yang berada pada diri kita, adakah ianya betul hak milik kita
ataupun ia adalah merupakan hak milik orang lain. Perkara ini berkait dengan soal halal dan haram. Perkara ini berkait dengan soal halal dan haram yang akan menyebabkan kehidupan kita ini membawa kepada sesuatu yang boleh menyebabkan kita ini menjadi hamba yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang itu dalam kehidupannya bergelumang dengan perkara-perkara yang haram, bergelumang dengan benda yang haram, maka akan menjejaskan kualiti kehidupannya sebagai seorang hamba Allah. Dari segi peribadatannya. Orang yang bergelumang dengan perkara yang haram akan menyebabkan malas untuk beribadat. Orang yang bergelumang dengan kehidupan akan menyebabkan kalau dia beribadat pun, beribadat dalam keadaan sambil lewa dan tidak bersungguh-sungguh. Maka oleh demikian, berhati-hatilah dalam urusan apabila perkara tersebut melibatkan hak milik orang lain. Kita melihat contohnya. Kalau seseorang itu memelihara ternakan, lembu ataupun kambing ataupun ayam dan sebagainya, apabila ternakan itu contohnya memasuki kebun orang, memasuki tanah yang menjadi hak milik orang lain dan memakan tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok yang ada dalam kebun orang, di dalam tanah orang lain, maka ini juga termasuk dalam perbuatan mengambil hak orang lain walaupun ianya dimakan oleh binatang yang diternak oleh seseorang itu. Sebab itulah berhati-hati dalam urusan kehidupan kita, dalam urusan kehidupan kita, biarlah apa yang kita perolehi itu daripada perkara yang halal ataupun perkara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mintalah, kita mohon kepada Allah supaya kita ni dijauhi daripada perkara-perkara yang haram yang menyebabkan seseorang itu bila bergelumang dengan perkara yang haram menyebabkan dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta berlindung, kita minta dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang haram ini, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.